Ada Maizah dekat secara live, iaitu Nutrition Pro Borak, di mana kita akan menjemput lagi seorang tetamu istimewa kita pada hari ini, di mana tetamu kita juga seorang atlet dan juga sebagai seorang personal trainer dan beliau ini dah berkecimpung dalam dunia bina badan sekian bertahun-tahun. So sebelum kita akan terus dan siapakah beliau itu tersebut, kita akan bagi tahu sebentar saja lagi. Okey, so di sini juga di mana saya ingin nak sampaikan kepada anda semua, iaitu pada hari ini kita ada special giveaway. Special giveaway ini bernilai RM600 dan sehelai itu bernilai RM200. Dan untuk cara nak memenangi giveaway ini senang saja, sangat mudah saja. Apa yang anda perlu lakukan, anda hanya perlu tag kepada semua kawan-kawan seramai mana yang ada dan komenkan MMX di bawah bahagian komen Facebook korang. So dekat situ kita akan cek siapakah yang share lagi ramai atau tag kepada kawan-kawan yang di situ. Dan kepada orang yang sedang menonton ini, pastikan teruskan share kepada kawan-kawan anda kepada di mana mereka berada, seperti dekat so dekat situ ataupun tengah bekerja dekat office ataupun separuh daripada mereka sahaja. Dan apa yang dah perlu buat, share sahaja, iaitu kita orang punya Facebook kita orang secara live iaitu NPMI, dan juga secara live dekat kita orang punya YouTube channel iaitu Nutrition Pro. Dekat Nutrition Pro ini, bila anda tengokkan Nutrition Pro kita orang punya YouTube channel, pastikan anda tekan subscribe tekan subscribe, dan jangan lupa sekali tekan butang lonceng. Sebab bila tekan butang lonceng, segala informasi yang terkini ataupun updated akan keluar notifikasi kita ada. Dan juga apakah keistimewaan tentang kita punya Nutrition Pro YouTube channel ini, sebab anda akan dapat pelbagai tips dan juga informasi yang anda ingin ketahui dan ingin pelajari, di mana dari situ kita dapat provide tentang boka daripada rumah, menggunakan aksesori dengan cara yang betul, makanan yang betul. Lepas tu apakah orang bilang tips ataupun nasihat daripada otai dekat dalam tu, semua ada dekat dalam. Okey, itu yang anda perlu buat. Dan di sini juga ingin saya sampaikan di mana kita orang punya outlet kita orang dekat Nutrition Pro ini dekat KL, Selangor dan juga JB operasi juga seperti biasa. Cuma pada waktu operasi itu berbeza sepanjang PKP, iaitu pada jam 11 pagi sehingga 8 malam. Jadi, kita orang masih lagi beroperasi seperti biasa. Waktu operasi itu berbeza sikit, iaitu daripada 11 pagi sehingga 8 malam di sekitar PKP KL, Selangor, dan JB dan juga Kelantan. Okay. Pastikan anda jangan terus berhenti. Kita orang masih lagi ada, teruskan dan kita orang masih ada jika apa-apa boleh datang atau okey. Sebelum itu, di sini juga saya ingin memberitahu kepada anda semua di mana kita tahu keadaan sekarang COVID semakin meningkat lagi. So anda dekat situ mana juga berada, pastikan pakai mask, sanitizer, ikut SOP jarak penjarakan sosial, pastikan follow SOP yang telah juga. Okey, jaga kesihatan, cuci tangan betul-betul. Okey, tanpa kita membuang masa, di mana saya ingin bagi tahu sebab sekarang PKP bekerja dari rumah. Jadi macam mana nak buka, kita tak tahu. So dekat sini kita akan berjumpa seorang tetamu, okay, di mana beliau akan bagi sedikit tentang macam mana nak buka rumah pula, apa equipment kita nak pakai. Okay, tanpa kita membuang masa, kita memperkenalkan dan kita silakan iaitu Ashraf, iaitu peserta energi fitness. Apa khabar Ashraf? Selamat datang. Ashraf? Oh. Saya rasa mungkin ada gangguan teknik. Okay. Alright.
So dekat sini kita walaupun kita menggunakan teknik secara live menggunakan teknik Skype macam gini, yes, kita kadang-kadang ada sebarang gangguan serba sedikit tentang kita punya signal line. So dekat situ dia akan memerlukan masa sedikit. So saya harap anda yang sedang menonton ini teruskan bersabar. Kita akan tunggu sebentar lagi Ashraf akan join kita pada dalam siaran live ini. Okey. Hello? Ashraf, dah dengar tak Ashraf? Dengar? Hello? Okey Ashraf, ya dengar Ashraf. Ya, dengar. Okey, persilakan Ashraf. Perkenalkan diri anda dulu. Yang untuk seperti yang tuan-tuan nampak dalam cara live ini, yes, itu adalah Ashraf ataupun dikenali sebagai Acap. Alright. So kita perkenalkan Ashraf, perkenalkan diri dahulu. Hi guys, nama saya Ashraf. Saya 24 tahun dan sekarang bekerja sebagai Quality Assurance di chemical company. So agak lari lah daripada saya punya bidang sekarang, bidang apa? Fitness. Tapi saya masih lagi keep on track dengan saya punya bidang fitness. Okey. Okey. So sekarang ni Ashraf bekerja dekat bahagian Chief Fitness. Betul? Ya. Yeah. So Ashraf sekarang buat dekat Chief Fitness, betul? Ya, betul. Okey. So Ashraf daripada bila lagi Ashraf dah start mula tentang gym ni? Dan dari mana Ashraf berminat ataupun belajar tentang bina badan? Oh, okey. Sebenarnya saya start minat lah. Start minat saya 18 tahun. Masa tu saya baru habis form 5. Saya sebenarnya main bola lah. So one day main bola kan. Kenalah vintage dengan member kan. So kaki saya kena PCL. Tak boleh main bola lah dah. So basically my legs dia macam sprint tapi memang tak boleh jalan, tak boleh lari. So dia nak betul tu kena pergi doktor lah, kena pembedahan semua. Tu I think banyak jugalah, dalam beribu-ribu lah, berpuluh-puluh ribu. So masa tu saya decided not to pun agak stres lah. So dalam setahun ni saya tak berat badan saya akan naik mendadak. So saya macam fikir macam mana nak keep exercise. Tapi masa tu memang berat naik lah. Naik. Banyak naik. Berapa kg naik masa tu? Macam dia duduk kat rumah je, tak buat apa-apa kan. So saya pun macam kenal dengan member saya juga yang main bola. Dia seorang calisthenic lah. Dia selalu buat apa? Main bar lah, dia calisthenic lah basically. So saya pun join dia main bar. Dari situ saya macam start minat. Saya ikut dia setiap malam, ikut dia pergi taman, main bar. Lepas tu dari start dari situ saya dah mula sikit-sikit gym. Dia bawa tak selalu lah, tapi ada lah hari macam seminggu sekali macam tu kan. Dari start dari situ lah saya dah expose dengan fitness atau muscle building. Okey, so masa tu berat Ashraf naik berapa? Tahun. Oh, masa tu. Dalam 15 kilo macam tu lah. 15
naik. Masa tu agak badan saya masa tu besar gila lah. Dalam lingkungan macam 90 kg ataupun dekat 100 kg lah macam tu. 100 tak adalah, dalam 90 lah. 90 lah. 85. So 90 lah, 90. Tinggi Ashraf berapa tinggi Ashraf? Tinggi saya 178. Kira besar lah juga. Sebab biasanya orang yang tinggi ni, lepas tu badan dia besar, memang nampak besar. Walaupun dia hanya sekadar macam 90 kg. Tapi memang kalau dia tinggi memang nampak besar jugalah. So masa tu memang, okey, sebab masa tu kaki Ashraf ada masalah. Dia sebabkan main bola sepak hari dulu kan. Okey, so tempo untuk nak sembuh tu sampai Ashraf boleh masuk pergi gym untuk start balik macam mana tu? Dibenarkan ke macam mana? Tak kira dibenarkan ke tak dah. Sebab saya tak pergi doktor, dia ikut kalau saya nak saya pergi. Macam tu. Masa kaki saya injured tu, main besar tapi dia sakit lah. Dia dah terlalu tak boleh nak berhenti satu hari pun. Kena nak pergi juga. So, pergi je lah. Tapi masa tu Ashraf hanya mula yang benda-benda kecil sajalah, yang ringan-ringan. Masa tu ringan-ringan je lah. Mostly body weight. Mostly saya buat body weight lah. Sebab masa tu injured kan. Kalau buat squat pun saya buat squat yang ikut diorang lah. Yang macam tu. Guna body weight. Itu sejak kan. So macam seperti apa yang anda dengar, apa yang Ashraf dah cakap tu, dan kepada orang yang manalah tahu, kita pun tak tahu kan. So kadang-kadang orang yang ada injured sekarang ni, dia pun tak tahu apa dia nak buat, ataupun tidak ada siapa yang boleh guide dia. So dekat sini is apa yang Ashraf share tu is tengok kamu punya injured dekat mana. So memang kadang-kadang doktor tak menasihatkan ataupun merekomenkan untuk kamu mulakan. Tapi kalau benda tu dah terlampau lama, tapi kita boleh mulakan yang sederhana dahulu. Sebab setiap kali kita injured pun kita perlukan ada buat senaman ringan sedikit. Betul? So kita tak perlu nak buat yang heavy. So as long kita ada buat, kita punya kesihatan tu itu terjaga. Tapi jangan terlampau heavy, kita tekankan sikit jangan terlampau heavy. Sebab bila kita terlampau heavy, dia akan beri tambah bahaya. So berhati-hati dekat situ. Pastikan ada dapatkan nasihat kepada orang yang lebih berpengalaman. So dekat situ ikut apa yang telah dibagi tahu lah. Alright. Okay. Sebelum kita bertanyakan lebih soalan lebih lanjut, mungkin penonton ingin tahu lebih sedikit tentang latar belakang Ashraf lah, ataupun lebih mendalam lagi yang macam mana Ashraf boleh berminat dalam bidang bina badan. Sebab Ashraf tadi cakap yang waktu tu Ashraf tidak buat apa-apa waktu injured. Lepas tu ada satu orang member ajar untuk dekat gym. So mungkin diorang nak tahu lagi lebih mendalam sikit macam mana Ashraf penggunaan tu. Macam mana lagi sekali? Permulaan dalam bina badan tu macam mana tu? Saya start mula-mula okey lah. Dia sebab kaki tu kan. Kaki tu lepas tu saya dah expose to gym. Then satu hari tengok macam apa, video silap saya Arnold ke The Rock. Dia macam trigger saya. Dia trigger saya kan. Macam alamak, rasa macam nak this kind of specific body kan. Kita nak trim macam mana kan. Saya fikir macam tu, nak trim macam mana. Masa tu personal trainer tak ada. Orang yang nak ajar pun tak ada tau. Saya fikirlah alamak, dia macam quite difficult lah for me masa tu. Sebab masa tu seorang-seorang. So saya pun tengok video dekat YouTube. Biasa tu kan, kita baru nak start belajar, kita tengok video dari YouTube kan. Dari situ saya belajar lah. Tapi kebanyakan ni semuanya salah lah. Sebab belajar daripada YouTube kan, kebanyakan salah. So saya beranikan diri pergi gym, main-main. Lepas tu ada satu brother ni datang kat saya.
macam ajak menimbang lah. Okay, ajak menimbang. Dari situ dia ajar saya. Sebenarnya macam ni, form awak salah. Sebenarnya macam ni. Dari situ saya macam, environment tau. Environment dalam gym tu yang buatkan saya lagi nak datang hari esoknya. So, saya pun beranikan diri hari esoknya. Saya pergi lagi, berada tu lagi, okey. Dia pun ajar saya. Lama-lama kita orang jadi macam kawan lah. buddies lah dalam gym. Kawan lah. So, dari situlah saya start main gym. Saya start main gym masa saya dekat universiti. Dekat universiti. So badan sudah menjadi, terus bolehlah macam ala-ala imagine macam The Rock, what the rock is the cookie. Lepas tu kalau acap pula boleh ubah what the acap is cookie. Lepas tu kening-pening pun macam ala-ala The Rock macam itu Snake lah. Tak ada lah. Aduh. Okey. Okey. Dalam bidang fitness, bidang fitness dan juga bina badan. Berapa lama sudah Ashraf dalam bidang? Agak-agak berapa tahun daripada universiti sampai sekarang dah berapa tahun? Berapa tahun apa tu? Tak jelas. Macam mana? Berapa tahun apa? Tak jelas. Berapa tahun sudah Acap dalam bidang fitness dan juga bina badan? Agak-agak dah berapa tahun? 5 tahun lah. 5 tahun. 5 tahun setengah. 5 tahun setengah. Okey, seperti yang anda yang sedang menonton dan juga mendengar, seperti kata kalau anda saksikan kita punya video yang sebelum ini, so mungkin anda pernah nampak setiap orang mempunyai cara impian orang sendiri ataupun orang bilang keminatan tu nak bina badan tu macam mana. Kalau Ashraf is dia punya sifat keminatan dia tu dan juga dia punya rasa macam dia nak capai benda tu is datang daripada macam kita tengok daripada WWE lah, macam The Rock. So tapi ada setengah orang disebabkan mentor. Ada yang disebabkan orang memang daripada gemuk dia memang nak dapatkan fit. So pelbagai. So seperti kita nampak sini setiap orang mempunyai jalan cerita yang berbeza. So kalau orang dengar dekat situ, so is bukan tu daripada diri anda sendiri. Apa yang menyebabkan anda untuk nak capai target? So itu datang daripada anda sendiri. Kalau anda dapat target anda nak nampak body lebih perfect, so tak ada perhatian. Tidak masalah. Tapi setkan dalam diri anda untuk teruskan dan jangan sesekali berhenti daripada situ. Tapi kalau macam saya hanya nak saya nak dapat profit sebab untuk saya punya sendiri, untuk saya punya kepuasan saya sendiri. Kalau itu daripada saya sendirilah. Kalau Ashraf is of course dia daripada sebab dia tak boleh nak bersukan. Dia adalah cara dia dan dia nak dapatkan itu kepuasan dia sendiri juga. Dan juga ada same time, of course, dia band punya function sebagai physical worker ini dalam bidang kesihatan. Alright. Okay. So seterusnya soalan di sini. Macam apa yang mempunyai sesiapa yang dijadikan sebagai pembakar semangat. Mungkin Ashraf confirm lah ada yang beri pembakar semangat ataupun yang memberi inspirasi kepada Ashraf sendiri supaya Ashraf tekad untuk buat selain daripada macam The Rock tu adalah salah satu inspirasi dan pembakar semangat lah. Mungkin ada lagi orang lain. Siapa pembakar inspirasi Ashraf dan juga inspirasi Ashraf? Ashraf boleh dengar? Apa dia? Inspirasi? Yes, inspirasi. Siapa yang memberi inspirasi kepada Ashraf? Pembakar semangat? Yes. Selain pada The Rock. Tapi itu tolak tepi lah, The Rock. Okey. Mula-mula. Ya. Dia mula-mula kan. Okey, pada tapi in my opinion lah, mula-mula memang lah kita tengok The Rock, saya punya orang yang memberi inspirasi kepada saya lah macam pembakar semangat lah. Tengok The Rock, Cristiano Ronaldo, ni macam orang-orang yang ada nama lah. Tapi as time goes by saya sedar sebenarnya bukan diorang
yang memberi semangat atau memberi inspirasi kat kita. Sebenarnya benda tu datang daripada diri kita sendiri. Kita tengok diorang, dia macam trigger kita je. Lepas tu yang start tu sebenarnya kita, bukan diorang. Betul. Faham tak? So sebenarnya benda tu semua datang dari diri kita. Kalau kita dah berjaya capai dalam satu tahap tu, sebenarnya tu semua adalah diri kita, bukan kita tengok inspirasi daripada orang lain. Tapi itu semua penting lah juga. Itu sebenarnya membuat kita siapa kita sebenarnya sekarang. So kita perlukan jugalah macam idola tu semua kan. Itu semua penting lah juga. Itu Yes, yang betul. memberi Sebab kita, setiap orang mempunyai inspirasi sendiri. Ada yang inspirasi daripada diri sendiri. Sebab apa yang kita nampak daripada luar itu hanyalah sebagai motivasi ataupun motivation untuk dalam diri kita sendiri, untuk macam kita rasa macam saya teringin nak macam yang begitu. Okey. Tapi yang membuat itu adalah diri kita sendiri. So betul. bila kita nampak result dia tu, kita akan anggap itu adalah sebagai untuk inspirasi untuk diri kita sendiri. And so dekat sini, okey. Dekat sini kita mungkin boleh share sedikit untuk rutin pemakanan pula. Okey. Kalau Ashraf untuk mengekalkan bentuk badan, bagaimanakah rutin pemakanan dan juga latihan yang anda amalkan ataupun yang anda Ashraf amalkan? Okey, saya cerita pasal dari segi makanan dulu lah. Okey, makanan ni kita kena make sure. Okey, kita kena tahu goal kita dulu. Kita nak build muscle atau nak lose fats. Okey, kita kena tahu tu dulu. Okey, let's say kita nak lose fats. Okey, kita kena make sure kita punya pemakanan seharian must be in calorie deficit. Okey. Okey, lepas kita dah in calorie deficit, kita kena punya setiap meal tu mesti berkualiti. Kita tak boleh makan macam let's say dia nak pagi ni dia makan roti cream. Dia makan roti cream. Okey, itu maybe dia tak achieve dia punya calorie requirement dalam satu hari, tapi makanan tu tak berkualiti. So dia kena pastikan setiap makanan yang dimakan dalam satu hari tu berkualiti. Contohnya breakfast, pastikan kena ada protein. Selalunya usually pagi-pagi mesti ada protein atau carbs. Then tengah hari protein pun mesti kena ada. Then sayur, carbs tu kalau boleh dalam portion yang sikit lah, sebab kita dalam kalori deficit. Lepas tu snacking kita pilih snack yang macam low calories lah, macam apple, mostly buah-buahan lah. Okay. Sebagai snack. Malam tu ada protein juga, sayur, carbs. Dia jangan terlalu, kita kalau nak, saya cerita dalam terms of fat loss. Kalau kita nak lose fat ni, jangan terlalu stres sangat. Makanan tu jangan, kan kita pernah nampak selalu kan, kadang-kadang tengah hari ada orang makan sayur je. Makan sayur protein. Carbs tak ada langsung. Malam pun sayur protein, sayur dengan ayam rebus. Padahal dia orang boleh je makan macam biasa-biasa ayam goreng ke, ayam bakar ke, boleh je, tapi make sure makanan kita tu in calorie deficit. Sebab tu kalau orang yang baru nak berjinak kan, nak masuk dalam bidang fitness kan, dia kena make sure dia faham benda tu, atau kalau dia tak boleh nak faham, pastikan ada orang monitor benda tu. Betul. So dalam erti kata lain, dia perlukan personal trainer atau nutritionist. So dia boleh monitor dia, personal trainer tu boleh monitor dia punya pemakanan dalam satu hari. Betul. Okay. In terms of training pula, training ni kalau macam fat loss, of course lah, punya cardio tu kena lebih sikit lah daripada hypertrophy, strength training. Kena lebih sikit lah. Tapi tak perlu macam cardio tu, tak perlu macam jogging. Sebab jogging ni kadang-kadang, jogging boleh je. Tapi
orang cepat boring tau, cepat bosan. Yalah, Orang sebab cepat bosan. aktiviti yang sama kita juga kan. Kita cari alternatif. Ya? Sebab dia aktiviti yang sama, sebab jogging saja kan. So at least kita ubah sedikit lah. Okay. Yes, betul. So kita kena cari alternatif lain. Alternatif yang lain kita boleh buat HIIT, High Intensity Interval Training. Kita boleh buat itu HIIT tu kat rumah boleh buat. Dekat gym boleh buat. Ikutlah. Then okay, kalau macam fat loss, kita tak boleh neglect. Strength training juga. Strength training pun penting untuk make sure kita punya masa semua in tone. Make sure kita punya badan cantik lah. Ada muscle semua, tak ada lah macam badan kita macam tu je, tak ada muscle kan. Dia tak tone lah. So sebenarnya, tapi yang seperti anda dengar apa yang Ashraf nyatakan tadi tu pun, dia sebenarnya is lebih bergantung kepada orang punya genetik badan juga. Betul? Ya? Dia sebenarnya bergantung kepada genetik orang punya badan juga kan? Genetik? Sebab macam mungkin ada setengah orang dia punya genetik dia cepat nampak result. Ada setengah orang punya genetik dia lambat nampak result. So bila kadang pemakanan tu sebenarnya kita boleh makan apa yang kita nak makan, cuma kita kena control dia punya portion. Lepas tu apa yang kita perlu elak. Kita jangan sampai fokus kepada macam nak ambil protein sahaja. Macam Ashraf cakap tadi lah, at least dia kena ada carb sekali. Betul. So kalau dia tahu badan dia ni memang cepat kurus, cepat naik, so maybe mungkin tidak masalah. Tapi kalau bagi orang yang cepat gemuk tapi dia lambat sangat nak kurus, tapi dekat situ berarti dia nak makan boleh, tapi portion sama juga, portion kena kontrol, but at the same time dia punya cardio tu yang kena heavy. Betul? Betul. Okay. So sebelum kita akan start kepada ataupun kita akan sambung kepada soalan yang seterusnya, di mana anda yang sedang menonton ini, di sini saya ingin sekali lagi nak terangkan yang di mana Nutrition Pro memberi giveaway jaket ON, secara limited dan juga eksklusif. Dia limited, dia cara nak memenangi jaket ON ini mudah sahaja. Apa yang anda perlu lakukan, typekan MMS dekat komen dan anda pastikan share sebanyak yang boleh. Share iaitu kongsikan kepada semua rakan-rakan anda yang dekat Facebook sebanyak mana yang mungkin, dan siapa yang share paling banyak dan itu adalah pemenang dia. Untuk dapatkan itu, pastikan ada komen MMS dan juga pastikan ada share dan juga tag. Dan kita punya Facebook live itu adalah NPY, dan kita punya satu lagi live secara live iaitu dekat YouTube channel iaitu Nutrition Pro. So pastikan bila anda tengok secara live dekat Nutrition Pro punya YouTube channel, pastikan anda like, anda subscribe. Pastikan anda subscribe dan juga tekan butang lonceng paling penting. Okay, guys, so dekat sini di mana kita akan terus lagi kepada soalan seterusnya, iaitu macam Ashraf. Ashraf sendiri puas hati ataupun tidak dengan bentuk fizikal Ashraf sekarang? Apa dia? Ashraf sekarang ni rasa puas hati ataupun tidak dengan bentuk fizikal Ashraf sekarang? Buat masa sekarang tak puas hati lah. Sebabnya first, saya sekarang buat masa sekarang agak demotivated lah. Kita setiap orang mesti ada level kita di mana kita tak boleh nak teruskan dengan apa yang kita buat tau. Tapi kita tak boleh terus jatuh macam tu je lah. Kita kena naik jugalah. Okey, kalau Ashraf sebab sekarang Ashraf macam tidak motivated. So apa yang boleh menyebabkan Ashraf ada motivate balik? Okay, first of course lah, gym buka balik, saya terus ni balik lah. Sebab kalau buat workout dekat rumah, dia jadi lama-lama jadi bosan tau. Dengan weight tak ada, kita tak
boleh nak, so kita perlukan weights tu bagi saya berat-berat semua boleh je guna macam tonggas ke apa bali ke apa-apa kan. Tapi just macam saya lama-lama jadi kita environment gym tu tau. Kita nak saya nak environment gym tu. Saya boleh je buat benda-benda macam tu, tapi lama-lama dia akan jadi bosan. Dia tak boleh. Kita ni kita kena buat dengan apa yang kita suka. Kita tak boleh buat paksa lah. Nanti sebab kalau kita paksa-paksa pun lama-lama dia akan lead to stress apa semua. Tak sedap lah macam tu. So setiap orang mempunyai motivation sendiri. Tapi kalau macam saya punya motivasi saya sendiri sebab saya datang daripada gemuk. So saya tidak boleh. Kalau apa yang menyebabkan saya motivasi bila saya dekat rumah tak boleh nak pergi gym, apa yang saya perlu fikir adalah saya set dalam diri saya sendiri. Saya makan, hari ini saya makan, saya timbang. Okey, sebab itu kenapa ada penimbang dekat rumah kalau saya letak. Sebab bila saya pergi timbang, saya akan nampak saya berat berapa. So bila saya nampak berat saya berapa, saya memang tak boleh. Dan apa yang saya perlu buat, saya akan ambil yang itu, bila saya nampak dia naik, saya akan buat dekat rumah dan saya akan buat kardio. Buat kardio lebih. So kalau saya ada benda yang saya boleh pegang, saya akan pegang. Tapi nasib baik dekat rumah tu adalah dumbbell, tapi taklah besar, taklah berat, tapi at least ada. So itu yang menyebabkan saya punya motivasi. So setiap orang yang dekat situ, memang gym tutup, kita tidak ada feel kalau dekat rumah. Tapi apa yang anda perlu buat, fikir sendiri. Kalau dekat rumah tak buat apa-apa, badan naik. So apa yang selama ini yang kamu perjuangkan, dah buang masa. So apa yang perlu buat, fikir saya macam itu. Okey, kalau saya dekat rumah tak pergi gym, saya tengok cermin, badan saya berisi bernaik, tidak boleh. So jadikan dia tu sebagai motivasi, betul. So kita akan automatic, kita punya mood tu slowly akan datang. Tapi kita pakai tonggas tu hati-hatilah, minta izin dulu dengan mama. Tiba-tiba orang masak, mama kenapa dia guys? Kali tengok anak pergi pakai buat workout dekat tonggas. Okey, banyak tonggas kita boleh pakai, baldi diisi dengan air pun boleh, ataupun mineral water pun boleh, botol air yang besar tu pun boleh, tidak masalah. Kalau kardio, kita boleh cek kat YouTube, macam ada yang setengah orang pakai kerusi, dia akan buat push up, so dia sit up. So dekat situ banyak cara kita boleh buat. Motivasi tu dah dapat adalah kita tengok pada cermin. Bila tengok dekat cermin, nampak badan mungkin naik, so dekat situ jangan stop, buat. Cara dia, okey? Betul. Okey. Kalau daripada ramai orang yang berada di luar mengatakan yang macam mereka ni tiada masa untuk gym. Okey, sekarang ni kita menganggap gym ni dah buka lah. Anggap situasi sekarang ni gym buka. Okey, ramai yang di luar mengatakan mereka tidak ada masa pergi ke gym kerana sibuk dengan kerja. Okey. Macam Ashraf pun kadang-kadang buat PT. Ashraf kadang-kadang buat online business. Kan? So kalau Ashraf sendiri, macam mana Ashraf nak bahagikan masa? Nak bahagikan masa. Okey, first nak bahagikan masa ni kita punya contohnya orang-orang yang bekerja kan, office hour semua, dia kena suka dengan apa yang dia kerja tu. Bila dia suka dengan apa yang dia kerja, dia suka dengan apa yang dia buat tu, automatically dia pandai nak arrange. Faham tak? Okay, let's say dia tak suka kerja dia, pergi kerja, bos marah, selalulah bos marah kan. Balik kerja dia stres, dia asyik fikir pasal kerja tu. Dia lupa pasal benda-benda lain dah. Dia tak boleh nak arrange dah masa dia. Dia fikir dia nak balik, dia nak rest. Dia nak rehatkan kepala dia. Betul. Padahal dia boleh buat benda lagi. Buat benda lain lagi. Selain daripada baring, fikir pasal kerja. Dia boleh buat benda lain lagi. Contohnya pergi ke gym, exercise ke, luangkan masa betul tak? Kerja tu. Kerja untuk orang-orang yang bekerja. Orang yang bekerja tak ada masa nak pergi gym kan. Diorang rasa diorang tak ada masa. Fikir balik apa yang kita buat ni. Kita suka ke tak? Kita ikhlas ke tak dengan apa yang kita buat?
Then kerja ni dia akan affect kita punya daily routine tau. Dia akan affect kita punya daily routine. Kalau kita tak suka dengan apa yang kita buat, automatically semua satu hari tu akan Betul. Macam itulah. So macam kalau orang yang tengah bekerja sekarang ini, sebenarnya masa ni kita boleh atur. Okey, ini saya cari macam sebagai contoh. Okey, kita kerja office hour jam 8 ataupun 8.30 ataupun jam 9 kita dah nak start masuk office. Okey, kalau orang yang jenis yang morning person atau dia boleh pergi waktu 11 pagi. Okay, ada je gym 24 jam tapi kadang-kadang ada yang jauh. Tapi ada juga gym yang buka jam 6. Tapi tengok, kalau sama ada dekat kawasan gym itu berdekatan dengan office, kita boleh pergi. Kalau gym itu berdekatan dengan rumah, kita pergi. 11 pagi boleh. Dan waktu kita bekerja itu kadang-kadang kita balik jam 5.30 ataupun jam 5 ataupun jam 6. Dan lepas itu, lepas balik kerja tu kita boleh singgah terus pergi dekat gym. Sebab gym ini bukan hanya sekadar untuk kita daripada segi kita nak nampak badan kita cantik. The main reason kita pergi dekat gym disebabkan untuk kesihatan satu. Dan gym ini apa yang boleh membantu di sebaliknya adalah kita dapat untuk merelakskan ataupun mentenangkan kita punya fikiran. Kita sibuk bekerja, stres bekerja dengan bos-bos yang banyak cerewet, customer yang banyak cerewet. So bila kita pergi dekat sini, dekat gym, so kita at least kita boleh meringankan kita fikiran sikit, kita punya badan dengan ataupun yang kita rasa penat. So itu pun salah satu orang bilang dia macam psikologi macam psikologi untuk menenangkan diri lah macam begitu. Itu pun salah satu media untuk bagus. So kalau macam saya balik jam 9 malam, so saya akan bagi masa saya untuk saya pergi dekat gym. Itu sahaja. So daripada saya tidak buang masa lagi pun, kita pergi gym ini, kita bukan selalu. Satu minggu tu kita bukan selalu pergi 7 hari. So kadang-kadang kita pergi gym, kita ambil masa waktu 5 hari pergi gym. 2 hari kita berehat. Ataupun kita 6 hari kita pergi gym, 1 hari itu kita akan rehat. So kita punya another personal life kita boleh pergi. Ataupun kita boleh buat senang-senang, boleh, tak masalah. Yang penting set dalam diri sebab kita nak pergi gym untuk nasihat. Untuk nak ringaskan badan. That's it. So masing-masing ada target sendiri kan? Okay, so bagi yang ada sedang menonton ni, jangan lupa pastikan anda boleh bagi sebarang komen atau apa-apa soalan dekat kita orang punya Facebook, iaitu NP Advice. So nanti bila ada masalah kita akan baca kamu punya soalan-soalan kamu tu lah. Okay, so dekat sini Ashraf. Aku macam penyediaan ataupun menyediakan khidmat personal trainer pula. Okay, Ashraf dekat Chili Fitness. Kalau orang nak dapatkan Ashraf nak dapatkan saya? Yes, sebagai PT. Oh, PT. Oh, kalau nak PT boleh je WhatsApp saya terus 019 607 atau pergi ke IG saya lah, Acap Daslift. ACAP DOES LIFT Acap Daslift. Okay. So anda kalau ingin nak dapatkan ataupun sebagai PT, boleh cari Ashraf. Ashraf dah bagi dekat situ, ataupun boleh juga bertanya dengan kami akan bagi tahu lah. Okey. Perkhidmatan personal trainer Acap sendiri, apa yang Acap sediakan personal trainer tu? Penyediaan apa yang Ashraf selalu buat? Hello. Penyediaannya. Yes, sebagai untuk personal trainer. Penyediaan tu saya depends on clients lah. Kalau clients tu nak okey, macam contoh sekarang musim PKP kan. Saya kalau contoh ada clients yang nak build muscle, saya suruh dia orang hold dululah. Sebabnya build muscles ni kita perlu secara teori lah. Secara perlukan progressive overload. Kalau nak macam buat home workouts, dia tak berapa sangat lah. Home workouts ni lebih kepada muscle endurance. Dia lebih kepada muscle endurance. Alright. So kalau contohnya klien tu nak untuk fat loss, saya boleh. Saya boleh buat masa sekarang, saya boleh lah sebab home workout memang
Kalau home workout ke, pergi ke taman ke, itu sangat efektif lah untuk fat loss. Memang berkesan lah. Anggap sekarang ni kita anggap sahaja gym buka. Okay. Okey. Perkhidmatan yang Ashraf buat macam mana pula? Apa yang Ashraf sediakan? Jadual, pemakanan, step by step First macam saya mana? saya akan tekankan diet diorang, meal plan first. Second is training. Training tu based on their goals lah. Kalau contoh build muscles, adalah dia punya training schedule, training program dia. Fat loss pun ada dia punya khas training schedule juga. Then saya akan tekankan okay, let's say diorang nak achieve specific body goals ni kan. Diorang nak V-shape, badan V-shape dalam masa yang singkat, 3 bulan macam tu lah. Okay, saya akan sarankan orang ambil suplemen. Dia kalau orang nak achieve body, diorang punya body goals, dia ada 4 main things. First is diet, second is training, third is supplements, fourth is recovery atau rest, tidur. Okay, 4 ni sangat penting. So, hilang contohnya, okay, training diorang out. Tak jadi. Contohnya dia punya sleep tak cukup. Okey, tak jadi juga. So 4-4 ni saya akan jagalah. Okey. 4-4 saya akan jaga. So yang itu yang apa yang Ashraf akan sediakan bagi dekat diorang, betul? Yes, betul. Alright. Okey, so dekat sini okey, memandangkan sekarang ni kita dalam situasi PKP. Okey. Memandangkan kerajaan sekarang telah mengambil keputusan untuk melaksanakan PKP untuk kali kedua. Okey. Jadi kalau Ashraf, adakah ini membantukan usaha untuk kekalkan fit, dan juga adakah ini akan menjejaskan khidmat personal trainer yang ditawarkan? Tak menjejaskan lah. Sebab kita nak fit ni senang je. Kita make sure kita punya daily routine kena exercise. Exercise tu ada macam-macam lah. HIIT, jogging, cardio, buat macam apa lah. 3 tu lah buat masa kalau macam PKP sekarang. Macam tu lah kalau nak stay fit. Okay, kalau in terms of personal training pula, saya boleh je buat apa ni, through Zoom call, buat Zoom call kan, buat home workout kat rumah. Tapi saya akan make sure kan lah dia punya, which means sekarang ni Ashraf masih lagi berkontak dengan Ashraf punya klien lah untuk support, untuk nasihatkan diorang macam mana workout ini. So masih ada lagi dah kan? Saya rasa Ashraf ada sedikit gangguan. So okey Ashraf, sekali lagi saya cakap dekat sini, so which mean Ashraf masih lagi berkontak dengan Ashraf punya klien, support bagi dekat dorang kan, masih lagi monitor betul dengan dorang punya pemakanan dorang, workout dorang, betul? Betul. Masih lagi. So personal trainer yang ada dekat situ, yes, kadang-kadang klien minta orang bilang pertimbangan sebab kadang-kadang macam orang punya bajet kurang kan. Kalau Ashraf sendiri sebagai personal trainer, at the same time klien Ashraf dalam keadaan yang kesusahan, maksudnya bajet itu dia tak dapat banyak sangat, so mungkin gaji kena potong, kita tak tahulah. Okey, so kalau Ashraf sendiri macam mana Ashraf buat? Macam mana Ashraf handle dengan klien tu? Kalau macam saya, okay, first saya akan kurangkan, bagi diskaun lah. Then saya akan bagi dia buat ansuran. Buat ansuran? Yes. Yalah, sebab kamu pun sebagai PT pun menggunakan tenaga. Daripada segi pemikiran kamu. Sebab kamu nak cari, sebab kamu
nak ajar orang tu bukan adalah orang yang sama. Perbezaan orang daripada segi diorang punya genetik badan diorang. So dekat situ Ashraf akan menggunakan segala usaha ilmu yang Ashraf ada tu. So that's why pembayaran tu pun tetap akan dibagi juga. Tapi di sini Ashraf memberi ruang kepada klien Ashraf sendiri untuk bayar secara ansuran ataupun macam kurangkan sedikit sebab Ashraf pun faham keadaan orang betul. So orang PT yang ada dekat situ, ada yang ada dekat orang yang berada dekat luar. So kita kena tengok win-win situation. Kalau kita nak kita punya klien stick dengan kita, dan yang penting kita punya knowledge dan kita punya training itu untuk menjadi result kepada orang, of course orang akan stay sama dengan PT. So dekat situ kamu sebagai PT kena tengok keadaan juga. Banyak cara kita boleh, tapi yang penting is kita kena be smart. Make sure klien kita tu tak akan mensia-siakan apa yang kita telah curahkan ilmu dan juga kita monitor dan masa yang kita bagi dekat orang. Alright? Okay. Ashraf adalah sebagai personal trainer. Okay. Ashraf sebagai personal trainer, semestinya Ashraf ada perancangan latihan untuk pelanggan semasa PKP. Mungkin Ashraf boleh share sedikit tentang perancangan latihan tu untuk klien Ashraf sendiri. Apa yang Ashraf buat? Saya rasa ada gangguan sini. Okay, right. Saya rasa klien Ashraf di situ ada sedikit gangguan. Sekejap lagi, biar itu back kepada normal. Kita tanya balik soalan yang sama juga. Okay, kepada Ashraf. Ashraf ada dengar Ashraf? Ashraf? So dekat situ artinya Ashraf punya line situ ada gangguan. Mungkin hujan. Tahu. Hujan. Begitulah jadi dia tu. Nanti lagi, alamak tinggal satu orang. Okay, tak apa. Sebab sekejap lagi Ashraf akan masuk dalam sebab macam kita tahu, sebab kadang-kadang kalau kita menggunakan begini ni, memang akan ada gangguan signal punya. Memang akan ada gangguan signal line walaupun dalam keadaan cuaca yang baik ataupun yang tak baik juga. So anda yang sedang menonton ini pastikan anda terus support, sharekan kepada semua rakan-rakan anda. So dekat sini Nutrition Pro akan bagi giveaway iaitu ON jacket yang bernilai RM200 satu helai. Okay, cara dia senang sahaja, just type komen dekat situ MMX dan share kepada semua orang. So dekat situ kita akan tengok siapa share yang program dia adalah pemenang, dia akan dapat jacket itu. Dan untuk nak ketahui siapa pemenang itu, kita akan personally akan inform kepada orang dekat dalam punya Facebook Messenger. Kita akan bagi tahu ke mana nak buat dapatkan detail. Pastikan detail itu pun ada bagi secara lengkap. Dan anda yang menonton ini boleh juga bagikan sebarang soalan dekat kita orang punya Facebook, kat ruang komen itu, bagi siapa pertanyaan anda ingin bertanya kepada Ashraf. Okey. Nanti sekejap kita akan ambil masa sedikit untuk bacakan soalan dekat dalam. Okay, guys. So pastikan anda teruskan bersama dengan kami. Jangan lupa like kita orang punya Facebook iaitu NPNY dan juga kita orang punya YouTube channel iaitu Nutrition Pro. So dekat Nutrition Pro tu apa yang anda perlu buat adalah tekan butang subscribe. Selepas tekan subscribe, yang penting sekali butang lonceng. Bila anda tekan butang lonceng, dapat informasi yang terkini. Sebab dekat YouTube channel kita orang tu ada berbagai tips, informasi yang anda ingin ketahui, terutama sekali bagi orang yang newbie. Dalam kita ada beritahu macam mana penggunaan untuk aksesori, macam mana pemakanan yang betul, macam mana workout yang betul. Lepas itu nak pergi gym, motivasi dia. So dekat situ anda boleh dapat workout from home. Dekat situ boleh dapat, anda akan ketahui dekat situ semua informasi ada dekat kita orang punya YouTube channel juga. So kalau dekat kita orang punya Facebook ini, dekat Facebook kita ada NPNY ini, dekat situ kan kita dapat tahu pasal kita punya promotion atau update sama ada berjaya tidak buka. Dan untuk anda yang sedang menonton ini, di sini saya ingin
bagi tahu sekali lagi di mana outlet kita yang diperkirakan sebagai PKP di sekitar KL, Selangor, JB dan Kelantan. Kami masih lagi beroperasi seperti biasa, kedai masih buka, cuma waktu dia tu berbeza sikit. Kalau dulu kalau asal dia ada jam 12 sehingga jam 9. Tapi sekarang ini dah sepanjang PKP ini dah operasi kita waktu ada daripada jam 11 pagi sehinggalah jam 8 malam. Jika anda tak boleh nak keluar rumah, anda jauh daripada tempat itu ataupun walaupun dia dekat tapi kawasan tu ada rokok tak boleh, tapi boleh membuat panggilan ataupun pergi kita orang punya FBMI, Facebook orang punya page, dia cek dekat situ untuk dapatkan informasi ataupun tahu barang apa yang kita ada ataupun pesanan itu boleh dekat dalam. Okay guys, so I think mungkin punya dekat situ ada masalah. Right? So sebentar lagi kita akan tunggu lah untuk tengok dia punya keadaan lain macam mana, tapi dia saya rasa aku dekat situ pun tinggal bersama. Right? So okay. Hello, sorry. Time mobile teruk. Sorry. Selamat kembali. Terima kasih kerana menunggu. Menggunakan U-Mobile. Saya rasa koneksi kita tak cukup. Mungkin korang nak pakai line Astro kali baru kuat. Okey, tak apa. Saya rasa penonton dekat situ pun faham. So, menggunakan line ini memang akan ada masalah kadang-kadang. Memang tidak nafikan. Okey, tak apa. Tidak ada masalah. Okey. Okey, kita back kepada soalan. Okey. So, Ashraf sebagai personal trainer. Okay? Ashraf sebagai personal trainer. Yeah. So, saya rasa mungkin Ashraf ada perancangan latihan. Okay, perancangan latihan kepada pelanggan ataupun klien Ashraf sendiri. Mungkin Ashraf boleh share sedikit apakah perancangan latihan yang Ashraf ada sediakan kepada klien Ashraf semasa PKP. Ada tak perancangan? Waktu PKP, dari segi training Yes, betul. Hello? Rancangan dari segi training ke? Ya, betul. Perancangan daripada segi training semasa PKP. Semasa PKP. Oh, okey. Okey, masa PKP ni saya sarankan diorang of course lah workout dulu, buat training kat rumah. Okey, then saya akan bagi spesifik training macam lebih kepada body weight training dan HIIT, high intensity interval training. Okay. Kalau body weight tu macam push up ada banyak, spider push up, apa lagi, wide push up, close push up. Okay, then kalau contoh macam HIIT, kita buat burpees, apa lagi Okey, macam sekarang ni, Ashraf, sekarang ni kita PKP. Okey, kita sekarang PKP. Sebab Ashraf ada klien Ashraf sekarang. Okey. So, latihan apa yang Ashraf recommendkan bagi Ashraf punya klien semasa PKP ni? Confirm Ashraf pun akan ada monitor diorang juga kan? Betul. So apa, okey, ambil salah satu klien. Klien yang Ashraf ni adalah gemuk, nak fat loss. Paling senang lah. Okey. So sekarang ni apa Ashraf bagikan latihan untuk ataupun perancangan latihan kepada yang klien Ashraf? Perancangan latihan. Okey, saya akan lebihkan dia kepada HIIT dan cardio. Cardio tu okey, contoh kalau dia duduk kat rumah pangsapuri, ada tangga. Okey, suruh dia naik turun tangga. Okey. Kalau
Okey, kalau macam jogging pun boleh juga. Jogging tapi kat kawasan rumah je lah. HIIT tu buat kat rumah lah. Buat exercise kat rumah. Itu antara contoh-contoh training yang saya akan bagi kat untuk customer yang nak lebih kepada fat loss lah. Pemakanan macam mana pula pemakanan? Pemakanan, okey, sebab tak keluar rumah kan. Makanan memang kena betul-betul calorie deficit, kena make sure sayur banyak, protein, high protein, carbs kurangkan, portion ni semua penting lah. Kalau macam, okey, fats pun kena kurangkan lah. Gula pun cut off gula. Okey. Sebab Ashraf monitor dorang satu minggu berapa kali Ashraf monitor? Monitor klien Ashraf dalam satu minggu tu berapa kali Ashraf nak monitor? Saya monitor macam saya monitor 24/7. Oh. Saya monitor 24/7. Memang 24/7 available lah. Tapi kalau macam reply lambat tu, faham-faham lah. Okey. Kerja lah tu. Tapi sentiasa ada lah, akan monitor lah. Okey. Alright. Dia punya breakfast sampai ke dinner. Oh. Memang jadual tu Ashraf dah sediakan lah. Dan juga Ashraf pun dah arrangekan Ashraf punya timing sendiri. Yes, betul. Alright guys, sebelum kita akan terus lagi beberapa soalan dekat sini, saya ingin tekankan lagi sekali lagi kepada anda semua, pastikan anda teruskan share. Dan untuk nak memenangi giveaway jacket ini, ON jacket, apa yang anda perlu lakukan hanya senang sahaja, iaitu share sebanyak mana yang ada kawan-kawan yang ada. Bila anda share tu, tekan sekali komen MMX. Okay? So, siapa yang memberi share yang paling banyak dan juga tag kepada kawan-kawan yang banyak, so dekat situ akan dapat pemenang dia dan kita akan bagi tahu melalui personally ataupun kita akan mengumumkan tergantung kepada keadaan kita punya teknik, kita punya line. Alright? So pastikan anda teruskan share, pastikan tag kepada kawan-kawan sekali. Okay guys? Okay. Maybe sekarang ni kita boleh baca soalan daripada penonton lah. Okay, ready Ashraf? Okay. Ready. Alright. Ini adalah saudara Nur Khairuddin. Yes. Okay. Memang dia pakai MMX Max dekat 5 pack sejak 2020. Berat dari 70 kg sekarang 86 kg dan muscle memang nampak. Okay. So dekat sini apa lagi yang boleh Khairuddin buat? Boleh ulang balik tak soalan tu? Kurang jelas. Okay. Dia pakai MMX dah 5 tahun. Dah 5 pack. Okay. Daripada tahun 2020. Berat dia 70 kg sekarang menjadi 86 kg. Muscle memang nampak. Okay. Assume sekarang ni adalah PKP. So apa yang Khairuddin boleh buat dekat situ pula? Oh, dia sekarang pakai mesh MX mesh. Yes. Apa yang dia boleh buat sekarang, masa PKP ni buat body weight sebanyak yang mungkin. Okay. Macam body weight tu, cuba increase reps dia, repetitions dia, increase dia punya intensity. Contohnya macam bro Khairuddin boleh buat 50 push up, cuba increasekan pada 100 dalam satu set tu. Okay. Then the next week, hari yang minggu yang seterusnya increase kepada 150, 120. Dia maybe dia tak nampak dia punya progressive or bullet kat situ, tapi dia punya dari segi muscle endurance dia akan increase. So dia akan lebih bersedia bila dah gym buka nanti buat
strength training. Lagi senang Okay. sebab dia punya endurance, masa endurance tu dah ada. Saya sarankan dia buat body weight increase dia punya repetition. Okay. So at the same time, yang ini pun boleh juga kita ajukan, sharekan kepada orang yang perlu tahu tu juga. Okay, next punya penonton ni adalah nama dia adalah NMZ M Muhammad. Tak tahulah lelaki ke perempuan lah. Okay. Kalau breakfast oat tambah dengan nestem dan juga pisang, okey ke? Dia punya tujuan ni sebab dia nak kurangkan lemak kat perut. Oh, dia nak kurangkan lemak kat perut. So sekarang ni dia pakai dia punya breakfast adalah oat campur dengan nestem dan juga pisang. Boleh ataupun tidak? Boleh. Okay. So make sure dia punya breakfast tu boleh. Make sure breakfast itu nestem, oat dengan pisang kan. Dia kena ambil tahu dia punya the next meal dia pula. Macam mana next meal dia. Macam pisang lah. Pisang high calorie. Dia nak hilangkan lemak kat perut. Dia punya rules calorie deficit tu je. Okay. So bila dia makan makanan tu pada waktu pagi, make sure makanan-makanan lain macam lunch, dinner, dia punya snacking tu semua meet dia punya requirement kalori dalam satu hari tu. Jangan lebih. Nak makan tu semua, nak makan macam breakfast tadi apa? Oat, nestem dan pisang kan? Yes. Itu boleh je, tak ada masalah. Make sure tak exceed your calorie requirements. Okay. Satu lagi daripada dia pun tak pastilah sebab dia saudara ataupun saudari, nama dia Muhammad Izani. I think saudara lah. Boleh tak kalau workout? Boleh tak kalau workout pukul 2 ataupun 3 pagi sebab work from home. Ini agak sibuk lah. So time tu je sebab dia punya masa free dia tu di antara jam 2 pukul 2 ataupun pukul 3 pagi sahaja. So boleh ataupun tidak? Boleh. Make sure 2 hingga 3 pagi. Make sure dia punya resting periods pun dalam range 6 ke 8 jam, 6 ke 7 jam. Contohnya dia workout 2-3 pagi Yes. Make sure dalam satu hari tu dia rest secukupnya. 6 ke 8 jam. So yang penting rehat kena cukup lah kan. Tak kisah kalau dia nak start pukul 2 ataupun pukul 3 pagi, dia penting dia punya cukup rehat tu memang 6 hingga 8 jam standard lah. Betul kan? Okay. So kepada orang yang menonton sekarang ni, ada apa-apa soalan boleh ajukan soalan dekat kita orang punya Facebook iaitu NPNY, dan teruskan share kepada semua orang, dan kepada orang yang share tertinggi dan tag paling ramai orang juga akan memenangi giveaway jaket ON yang bernilai RM200. Okay guys, so pastikan anda teruskan share dan juga tag kepada kawan-kawan anda. So dekat sini kita akan, okay, soalan yang seterusnya adalah work from home. Sorry, bukan work from home. Home workout. Home workout. Yes, home workout. Efektif. Okay, home workout efektif untuk menurunkan berat badan atau menambahkan saiz otot. Adakah home workout ini efektif untuk menurunkan berat badan ataupun menambahkan saiz otot? Okay, home workouts ni dia lebih efektif untuk menurunkan berat badan. Sebabnya kalau dia nak bina otot, dia punya rules dia kena progressive overload tu je. Okay. Kena increase weight setiap increase weight lah. Macam contohnya dia ambil 50 kg hari ni kan. Esok dia increase lagi 55. Okay, next week tu dia increase ke 100. Kalau dia buat home workouts ni, kalau endurance dia, muscle endurance dia, berapa banyak kali dia boleh buat kan dalam satu set. Berapa banyak reps dia boleh buat. Kalau macam tu je, muscle endurance ni dia akan leads to fat loss. Lama-lama badan dia akan lebih, sebab tu kita tengok
badan orang bodybuilder yang pergi gym kan, dengan badan calisthenics lain. Badan calisthenics, badan dia lebih macam lebih tone. Cantik. Just nice lah. Macam nice je macam tu. Kalau macam bodybuilder dia kan besar-besar kan. Baki-baki. Yeah. Sebab kalau nak bina otot, kena berat-berat. Tu je. Okay. So, home workout ni lebih kepada fitness lah. Alright. Okay. Kalau Ashraf, pernah tak Ashraf mencubakan latihan calisthenics? Ya? Yeah? Pernah tak Ashraf mencuba latihan calisthenics? Oh, calisthenics je. Masa mula-mula saya start gym, sebelum saya start gym lah, saya mula daripada calisthenics juga. Okay. So pengalaman Ashraf masa tu macam mana pula buat latihan? Saya mula daripada calisthenics. Apa dia? Pengalaman Ashraf masa tu buat latihan calisthenics. Adam lagi. Kejap Adam, tak dengar lah. Kejap. Okey, pengalaman Ashraf, adakah latihan calisthenics dan juga latihan beban macam biasa ataupun sama sahaja? Contoh daripada segi kekuatan, endurance dan sebagainya. Oh, kalau dari segi endurance increase lah. Kalau dari segi kekuatan tu tak. Bagi saya tak lah. Kekuatan tak, strength tak increase lah. Okey. Kalau sekarang ni berkaitan dengan suplemen. Okey. Ashraf mengamalkan penggunaan suplemen. Mungkin Ashraf boleh dedahkan serba sedikit apa suplemen yang selalu Ashraf pakai. Oh, saya selalu pakai saya ambil 3 suplemen. Salah satunya adalah MMXWay lah, okey. MMXWay. So yang MMXWay ni, bila Ashraf dah pakai, so apa yang Ashraf boleh ataupun bagi feedback tentang MMXWay tu? Feedback. Okey, firstly dia punya protein. Hello? Yeah. Dengar tak? Dengar? Hello? Ya, dengar. Nampak tak? Nampak. Hello? Ya, Ashraf. Okey, dia punya hello? Ya, Ashraf, silakan. Ashraf, dengar tak Ashraf? Ashraf? Ini dah datang balik gangguan line. Okey guys, sorry. Okey dekat situ. Maksudnya dekat U-Mobile si Ashraf ada sedikit gangguan. Okey. Tapi sekejap lagi dia akan masuk balik selepas dia punya signal back to normal lah. Okey. Mungkin terlampau lama berdepan dengan dia. Hello? Okey. Hello? Dengar? Okey. Okey dengar Ashraf. Okey. Okey, feedback. Okey. MMXWay ni baguslah, dia punya protein. Dia ada banyak. Dia protein dalam satu serving tu banyak, 27 gram. And dia punya BCAA juga tinggi. Dia ada BCAA. BCAA ni penting untuk menolong kita punya muscle recovery. Contohnya protein kita dah makan cukup. So dia perlukan protein yang kita makan yang cukup tu. Dia perlukan macam untuk tolong repairkan lagi cepat. Okey. Muscles yang dah koyak tu kan. So MMX
dah lengkap dengan benda-benda ni. Ada BCAA, ada protein, ada glutamin. So bagi saya dia increase saya punya muscle endurance saya lah. Dia bagi increase saya punya workout semua, saya punya performance tinggi lah. Increase. Okay. Alright. Okay. Sekarang ni, ini adalah soalan terakhir bagi Acap. Okay. Soalan terakhir bagi Acap. Perancangan Ashraf pula macam mana? Dalam kerjaya bina badan tu macam mana pula? Dalam kerjaya bina badan, saya ni tak adalah kerjaya bina badan. Saya lebih kepada fitness lah. Kalau saya punya perancangan is utamakan saya punya clients dulu. Utamakan saya punya clients, dan saya akan bahagikan masa untuk saya punya fitness juga. Untuk keep, tak adalah macam kita punya clients pun dimotivate kan tengok kita macam dulu pun macam tak ada in shape pun, tak ada shape pun lah macam tu. Saya tengah membina jugalah. So itu adalah target Ashraf sekarang lah untuk masa yang akan datang lah. Ya, betul. Okay. Alright. Dekat sini Nutrition Point mengucapkan terima kasih kepada Ashraf juga kerana meluangkan masa. Okey. Di sini juga saya ingin mewakili Nutrition Pro kerana minta maaf juga kerana gangguan signal tu ada masalah. Okey, kita minta maaf dekat situ. Tapi apa-apa pun kita ucapkan terima kasih kepada Ashraf ataupun dikenali sebagai Acap kerana meluangkan masa menggunakan internet sendiri dekat situ untuk share serba sedikit. So sekali lagi mungkin Ashraf boleh bagi tahu nombor telefon dan juga IG Ashraf. Mungkin ada yang tidak tahu. Okey, kalau sesiapa yang nak akan servis personal training atau apa-apa tips on muscle building or fitness, boleh WhatsApp saya dekat 019 607 2313 atau boleh pergi ke Instagram saya Acap Daslift, ACAPDOESLIFT. Okay, so you guys nak perlu dapatkan Ashraf sebagai personal training, boleh cari Ashraf dekat situ ataupun boleh bertanya dengan kita orang punya team, diorang akan bagi tahu lebih lanjut lah. Alright, apa-apa kita ucap terima kasih. So sekarang ini sebelum kita mengakhiri, di sini saya ingin mengumumkan pemenang share dan juga tag yang terbanyak adalah pemenang yang pertama iaitu Cumi Hasan. Lepas tu ada satu-satu, berarti 3 lah. Cumi Hasan 3. Kedua adalah Dieyreus, Dieyreus. Dan pemenang yang ketiga adalah Iqbal Hakimi. Alright, tahniah kepada pemenang. Terima kasih sangat-sangat sebab share dan juga tag kepada kawan-kawan semua. Terima kasih sangat-sangat juga kerana terus keep stay dengan kami. Kepada orang yang menonton dekat sini pun ucapkan terima kasih juga kerana terus bersama dengan kami. So untuk yang nanti tim kita orang akan personally akan text anda messenger untuk berikan maklumat lebih lanjut lah macam nombor alamat, nombor telefon, so orang akan hantar giveaway ONJK. Okey. Terima kasih sekali lagi Ashraf, terima kasih juga kepada penonton semua. So kita akan bertemu kembali di minggu hadapan. Apa-apa kita akan announce siapakah tetamu kita yang seterusnya dan apa lagi kita punya soalan ataupun informasi yang kita akan share kepada anda semua dekat situ. Apa-apa kita akhir daripada kita orang ingin pesan kepada semua orang, berhati-hati ketika berada di mana juga, pastikan pakai mask, pakai sanitizer, jarak sosial dan pastikan selalu ikuti SOP. Jaga kesihatan dan jangan malas, buat workout, jadi kesihatan, buat workout. Cara boleh pakai dekat YouTube kita orang iaitu Nutrition Pro, boleh dapat dekat situ informasi macam mana buat workout kat dalam. Okay guys, so kita akan bertemu kembali. Jaga diri, stay safe everyone. Assalamualaikum dan berjumpa lagi. Bye. Bye. Thank you.